Alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang dihormati sahabat kita Ustaz Masri dan semua warga kerja Al-Kahfi, para asatizah, para peserta sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini dapat kita bersama dalam seminar fiqh tentang yang berkait dengan kematian. Sama ada kita mati ataupun orang lain mati, sama ada kita menguruskan ataupun kita diuruskan oleh orang. Cuma saya rasa belum terlambat lagi lah untuk kita sama-sama ucapkan barakallahu lakuma kepada Mudir Al-Kahfi Ustaz Masri yang baru saja menjadi pengantin baru, dan masih baru pun lagi. Karena itulah bila dia hantar surat dengan saya, hantar kata seminar kematian, dan dia hantar juga kad jemputan kahwin. Saya kata ni kontra sangat ni dua tajuk ni. Patut hari ni kita bincang tajuk bagaimana indahnya perkahwinan. Baru betul. Baru semangat. Dulu dia cerita ya, sekarang ni menceritakan. Setakat mana yang dibenarkan lah. Tapi tak apalah. Masri kata takut lara sangat, jadi kita lepas kita suka kahwin tu, mati terus lah. Seminar matilah, bukan mati. Jadi ini satu agenda yang lama telah dirancangkan. InsyaAllah, mudah-mudahan sebagaimana kata di para ulama, kafa bil mauti wa'izan. Mungkin Dr. Ruzaimi telah sebut ni tadi, ataupun takhrij, cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut dalam Al-Quran Karim, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan menghadapi saat kematiannya. Jadi untuk kita tidak melengahkan masa, tajuk yang kita sambung lagi pada petang ini dalam muka surat 33. Muka surat 33 iaitulah solat jenazah. Saya ingat tengah pagi tadi tuan-tuan telah pun selesai daripada mandi dan kafankan mayat. Lepas ni kita nak solat dah. Cuma mayat ada ke tak ada, tak tahu lagi. Ada. Biasanya sudah kafan, sudah dimandikan, di kafan, kemudian dibawa ke tempat solat, ke musalla, ataupun disolat di mana-mana tempat yang disetujui. Baik, kita pergi kepada tajuk hukum solat jenazah. Hukum solat jenazah, kita ni kira mengaji lah ni. Kita ada kat depan ni kan. An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin li yusalli 'alaiha. Faqala hal 'alaihi min dainin? Qalu la. Fasalla 'alaihi. Thumma utiya bi janazatin ukhra faqala sallallahu alaihi wasallam hal 'alaihi dain? Qalu na'am. Qala sallu 'ala sahibikum. Qala Abu Qatadah radhiyallahu anhu alayya dainuhu ya Rasulullah fasalla alaih. Daripada Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu bahawa satu jenazah dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disolatkan. Mana orang bawa jenazah untuk Nabi kita solat. Baginda berkata, adakah dia mempunyai hutang? Jadi dalam hadis ini Nabi kita tanya hutang. Dia berhutang ke tak? Ada hutang. Para sahabat menjawab tak ada hutang. Maka baginda solat ke atasnya. Kemudian dibawa jenazah lain pula, dan Rasulullah bertanya, adakah dia mempunyai hutang? Orang ni ada hutang tak? Sahabat menjawab, ya, ada.
Maka jawab Nabi SAW, solatlah ke atas sahabat kamu ini. Aku tak mau solat sebab dia ada hutang. Kata di seorang sahabat, nama Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia kata, hutang lelaki itu saya tanggung ya Rasulullah. Alayya dainuhu. Saya tanggung hutang. Maka kata Nabi SAW ketika itu, Nabi kita dengan jaminan daripada Abu Qatadah, maka Nabi kita solat ke atas jenazah yang tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam babul kafalah. Bab kafalah maknanya bab jaminan. Jadi dari sudut tajuk kitanya, mendirikan solat jenazah merupakan fardu kifayah. Ia boleh dilakukan secara sendirian dan lebih afdal dilakukan secara berjamaah. Artinya solat jenazah itu yang pertama sekali hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau seorang dah solat, lepaslah orang lain. Itu maksud fardu kifayah. Cuma dalam hadis ini mungkin kita boleh ambil faedah, iaitulah tentang bahayanya ada hutang. Jadi kita hari ni kalaulah hadis ini diambil dan dilaksanakan, ramai tak ramai orang yang tak boleh disolatkan. Sebab kita semua ni boleh katakan orang hutang belakang. Bahasa Kelantan, hutang dengan hutan tu satu ya, dia panggil hutang. Jadi buat kita ni orang hutang belakang ni. Sama ada duduk di kampung dalam hutan ataupun memang menangguh hutang. Hutang banyak sekali kita ni, kan? Kereta hutang, rumah hutang. Boleh jadi mah kahwin dulu tak lepas-lepas lagi. Jadi macam mana nak buat? Maka itulah para ulama berbincang panjang tentang masalah hutang dalam nak solat tak solat orang ni. Jadi banyaklah kita tengok balik dalam sabab urut hadis ini. Cuma jadi rawi hadis kata Nabi kita berjumpa balik lepas itu dengan sahabat Abu Qatadah yang menjamin tadi. Dia kata bayar dah hutang. Dia kata belum lagi. Nabi kata bayar segeralah sebab kita solat semalam sebab kamu yang jamin. Kemudian bila jumpa pula Nabi kata dah bayar, dia kata sudah. Al-ana baradat jaldatuhu, Nabi kata sekarang barulah tenang, sejuk dia punya kulit. Itu dia panggil bahaya dari sudut hutangnya. Kemudian kita pergi kepada dari sudut jamaah solat. Itu hukum asalnya solat apa ni? Solat jenazah fardu kifayah. Seorang solat maka sudah gugurlah daripada kewajipan seorang itu. Dari sudut lebih ramai jemaah, lebih elok kalau kita boleh ramaikan orang. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu ahadun minal muslimin fatusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna an yakunu mi'ah fayashfa'u lahu illa syuffi'u fihi. Artinya tidaklah suatu mayat disolat oleh sekelompok umat Islam yang mencapai sejumlah 100 orang yang mereka semuanya mendoakan syafaat untuknya, melainkan akan diberikan syafaat kepada mayat itu. Jadi kita nak ramai orang solat, paling tidak biar ada 100 orang, ataupun dalam riwayat yang kedua ni 40 orang biar ada. Jadi daripada hadis yang ini daripada riwayat At-Tirmizi dalam Kitabul Janaiz katanya hasan sahih. Hadis yang kedua daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa anak laki-laki annahu mata ibnul lahu. Anak laki-lakinya telah meninggal dunia di Qudayd. Qudayd ni lebih kurang 120 km nak sampai ke Mekah. Itu tanda dari sudut lokasinya lah. Sebab saya ingatlah sini. Sebab kita dah bawa kereta lebih kurang dalam banyak tahun jugalah. Daripada Mekah Madinah tu berulang-alik. Jadi jarak dia Qudayd 120 km dan ataupun Usfan lebih kurang dalam 85 km ke Mekah. Lalu dia berkata, wahai Quraib ni pembantu pada Ibnu Abbas. Periksalah adakah manusia telah berkumpul untuknya? Ada dah orang dah berkumpul tak nak solat jenazah anak dia ni? Lalu Quraib pun keluar dan melihat manusia telah berkumpul. Lalu Quraib memberitahu hal itu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Ibnu Abbas berkata, adakah jumlah mereka 40 orang? Cukup tak cukup 40? Quraib menjawab, ya. Lalu Ibnu Abbas berkata, keluarkan ia, yakni jenazah ni, bawa jenazah ini. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu bersolat ke atas jenazahnya 40 lelaki yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Maknanya semuanya muslimin, orang Islam belaka, melainkan mereka memberikan syafaat kepadanya. Hadis ini sahih di dalam Muslim. Jadi kalau kita sebolehnya, karena itulah dalam hadis lain Nabi SAW sebut tentang hakul muslim. Hakul muslimi alal muslim, hak seorang Islam dengan ke atas seorang Islam yang lain itu 6 perkara, di antaranya yang akan sebut nanti ittiba'ul janaiz. Kita kena ikut jenazah. Maknanya bila ada kematian dalam kampung kita, dalam qaryah kita, dalam keluarga kita, maka sepatutnya kita kena pergi. Pergi untuk solat jenazah, bukan pergi untuk nak jumpa kawan-kawan ni. Ni ramai juga ni. Dia pergi. Tapi dekat tanya, pukul apa solat? Pukul 10 pagi contohnya. 9.30 mula nak beredar balik. Saya kadang-kadang anak pegang, nak gimana tu? Allah Ustaz, seluar kotor. Kopiah, ya sedap lagi. Kopiah tertinggal pun ada juga. Dia punya cari alasan tu tak mau pergi, tak mau solat jenazah. Bila kita pegang tanya, punca sebenarnya tak erti nak solat jenazah. Kata subhanallah, solat yang paling payah dalam dunia ni solat jenazah lah. Tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada kunut, tak ada tahiyat, tak mampu nak solat. Ini satu benda yang ajaib. Satu benda yang pelik, kerana itulah daurah untuk memberi maklumat, beri ilmu kepada orang masyarakat kampung. Alhamdulillah, satu usaha yang baik. Jadi anak kalau anak pergi tempat nak salat jenazah, kita panggil pakcik-pakcik ni, kata kita nak salat jenazah dalam setengah jam lagi. Mari kumpul sini, saya nak ajar. Mudah sangat. Kita ajar tak sampai 2 minit. Pandai dah. Dia kata boleh dah Ustaz, boleh dah. Sebab tak biasa buat, tak biasa buat. Ya, yang jadi masalahnya, masyarakat bila mati orang kampung nak suruh cukup 40, dia tak suruh orang kampung tu solat. Dia pergi ambil pelajar-pelajar mahat tahfiz, pelajar pondok, pelajar tu bawa mari angkut dengan bas, dengan van. Kadang-kadang dia bukan sakat angkut dengan van, dengan lori pun dia angkut juga. Dengan lori bawa. Saya kalau mari lori bawa ke pondok, saya kata hantar balik. Ni bukan kambing, ni orang. Apa punya, yang betul nak cukup bilangan tu, terpaksa dia kena buat macam-macam. Jadi adalah hadis ni jelas, biarlah kita ada bilangan 40 paling kurang. Jadi keluarga-keluarga dia buatlah, ambillah cuti di atas kematian saudara kita, bukan kerana nak balik suka-suka, nak balik untuk kita doakan kepada orang yang mati. Kata di ulama, al-mautu kal ghariq, orang mati ni diibaratkan seperti orang yang sudah tenggelam air. Dia perlu kepada bantuan orang yang masih hidup, yang mampu untuk kita beri. Tengok dalam bab sampai pahala nanti insya-Allah. Wanita mendirikan solat jenazah. Ini satu perkara yang patut disebar luaskan. Viral kata orang sekarang. Sebab wanita ni tak solat jenazah. Kalau mati atas rumah dia, ramai pok dia tu. Duk tengok orang solat jenazah tapi tak ikut sekali. Anak dia sendiri, isteri dia sendiri, suami mati pun tak solat jenazah. Anak-anak pun tak solat ke atas ibu ataupun bapa. Sebab tidak menjadi satu adat budaya. Saya suka tanya orang perempuan, kata bila awak solat jenazah? Waktu pergi Mekah. Sebab di Masjid Haram orang salat, maka dia pun ikut juga. Tapi waktu di rumah ni tak buat. Ini satu kesilapan. Tengok dari hadis ini daripada Abbad ibn Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum. Cerita dianya daripada Aisyah ketika meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang begitu hebat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Isteri-isteri Nabi, Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna, menghantar utusan agar jenazah beliau dibawa ke masjid supaya mereka dapat mensolatkannya. Jadi rumah Nabi ni duduk tepi masjid. Jadi isteri dia minta bawa lalu ke depan masjid. Lalu orang ramai melakukan hal itu dan jenazah itu diletakkan di hadapan bilik isteri-isteri Nabi. Dia panggil hujurat. Al-hujurat macam dalam suratul Hujurat. Itu bilik. Nabi tak ada rumah, dia ada bilik sahaja. Kalau kita cerita tentang rumah Nabi, memang sangat zuhud, kehidupan dia sangat. Rumah dia kecil saja. Dan mereka, isteri-isteri Nabi mensolatkan ke atas jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis ini sahih di dalam Muslim. Artinya wanita dibenarkan untuk solat jenazah
Dan saya harap lepas pada ini, kita bila berlaku kematian, wanita ikut sekali solat jenazah. Jadi tak payahlah, contohnya kalau solat di masjid, di surau, kan kita ada di kawasan kita tu ikut sekali. Kerana pahala, wanita nak pahala, macam orang laki-laki juga nak pahala, kan? Boleh dilakukan solat jenazah, boleh dilakukan di mana sahaja. Ulama berbeza pendapat tentang hukum solat jenazah di masjid. Di sisi mazhab Syafi'i, ia merupakan hal yang digalakkan. Jadi dalam kerana itulah kita tengok hari ini fiqh mazhab Syafi'i dia solat di dalam masjid. Hadis dianya daripada Abi Salamah bin Abdul Rahman anna Aisyah radhiyallahu anha lamma tufiya Sa'd bin Waqqas. Tengok hadis tadi juga. Qalat udkhulu bihil masjida hatta usalli alaih. Jadi waktu matinya Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah berkata, bawa jenazah ke masjid supaya boleh saya solatnya. Tindakan Aisyah itu diingkari, lalu beliau berkata, demi Allah. Jadi orang tak setuju. Apa masuk dalam masjid? Kan Nabi kita solat di luar masjid. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah sekarang, pintu selepas kita beri salam kepada Nabi SAW, kena keluar ke pintu Baqi', itu dia panggil bab musalla janazah. Memang satu tempat dia letakkan di situ. Selepas daripada di sini, terus jenazah itu dibawa ke perkuburan Baqi' di Madinah. Jadi bila orang engkar tak bawa jenazah ni ke masjid, Aisyah minta bawa. Kata dia, fa unkira zalika alaihi faqalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai bayda fil masjid. Jadi Aisyah bersumpah radhiyallahu anha bersumpah, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolatkan dua anak laki-laki bayda, iaitulah Suhail dan saudaranya di dalam masjid. Jadi hadis ini di dalam Muslim. Imam Malik dan Abu Hanifah pula memakruhkan solat jenazah di masjid. Jadi kerana ada riwayat man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a alaih. Siapa yang solat jenazah di masjid, dia tidak mendapat apa-apa pahala. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud, tetapi kebanyakan ulama hadis mengatakan riwayatnya dhaif. Tapi sumpah Aisyah tadi dalam Muslim. Itu perbezaan dari sudut ilmu hadis yang sangat patut kita belajar. Bermakna Imam Malik dan Abu Hanifah dia tak solat dalam masjid, lebih solat di luar. Waktu ana pergi melawat ke negara China, kebetulan hari Jumaat hari tu. Ni cerita saya lah, sanak ada pada saya sendiri. Tak payah tanya orang lain. Nak solat Jumaat, tiba-tiba bunyi takbir, Allahu Akbar. Kita pun takbir, Allahu Akbar. Ingat solat Jumaat. Rupanya dia solat jenazah. Jenazah tak ada dalam masjid. Jenazah duduk di luar. Orang dalam masjid tapi jenazah di luar. Bagi dia, tengok ni, dia tak masuk dalam masjid. Lepas takbir, salam, sudah salam, takbir sekali lagi. Kita pun Allahu Akbar, Jumaat pula. Rupanya solat jenazah lagi kali kedua. Saya pun tanya Cina sebelah, jenazah? Jadi ada hak boleh cakap. Awal rijal, sani nisa. Mana hak mula-mula tadi laki-laki, yang kedua ni perempuan. Dia asingkan. Solat jenazah tu tak buat sekali. Laki-laki lain, perempuan lain. Itu dia punya cara yang dia buat. Tak ada masalah. Tapi terkenalah kitanya. 2 kali akad takbir Jumaat. Masalah. Nah, jadi di sini tidak jadi masalah untuk kita solat jenazah di masjid, kerana hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tadi. Kemudian tidak ada waktu terlarang. Solat jenazah ni tidak ada waktu larang. Solat jenazah boleh dilakukan pada bila-bila masa, termasuk pada waktu yang dilarang solat, kerana ia adalah solat yang mempunyai sebab. Sebab dianya jenazah dah siap, kita nak kumpulkan. Tetapi ada perbincangan para ulama dalam hadis yang Nabi kita larang daripada kita kuburkan jenazah pada waktu sekian-sekian. Maka pada waktu itu tak boleh, kata di para ulama, tak boleh kita taksiskan. Kita nak solat, nak tanam bila ni? Waktu-waktu memang khusus untuk waktu larangan. Itu tak boleh.
Tapi kalau kita nak buat awal lagi, cuma jemaah tak sampai, apa ni, jenazah tak sampai contohnya, van jenazah tak sampai, kena jam, kan? Sampai-sampai dekat dengan nak maghrib, nak tunggu lepas maghrib pula masyaqqah, takut hujan lah, takut macam-macam, maka kita boleh teruskan solat jenazah dan kebumikan pada waktu itu. Karena itulah para ulama dalam fiqh ini menganggapkan dia ini termasuk dalam zawatul asbab, solat yang mempunyai sebab. Jadi disebut tiada solat jenazah boleh laku bila masa kerana ia termasuk pada waktunya, termasuk pada waktu yang larang, kerana ia solat yang mempunyai sebab. Baik, kita datang lambat, jenazah sudah dikebumikan. Macam mana nak buat? Jika jenazah sudah dikebumikan, boleh untuk mereka yang belum solat jenazah mensolatkannya di kubur. Jadi kita pergi ke kubur, kita solat jenazah di atas kubur. Solat jenazah boleh dibuat di atas kubur. Dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid. Tengok cerita dia, seorang wanita sauda, hitam orangnya, tak comel. Ada kata riwayatnya kata pemuda. Kanat taqumul masjid, kerja dia duduk bersihkan masjid. Ini mulianya kerja membersihkan masjid. Tiba-tiba Nabi tak tengok orang ni, sama ada laki-laki ni atau makcik ni. Nabi tak tengok. Bila Nabi tanya sahabat beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia ni sakit. Maka Nabi kata, kalau dia mati, azinuni, beritahu kepada aku. Jadi sahabat tengok makcik ni mati pada waktu malam. Jadi kata, malah nak menyusah Rasulullah, dia orang solat pergi tanam. Bila Nabi tanya pula, dia kata mati dah Rasulullah. Maka Nabi kita marah. Kenapa kamu tak bagi tahu kepada aku? Dan kenapa kalian tidak beritahu hal ini kepada aku? Seolah-olah mereka memandang rendah kepada wanita atau pemuda itu. Maka baginda mengatakan, duluni ala qabriha, tunjuk di mana ke kubur dia. Ini tunjuk di mana ke kubur makcik tadi. Maka Nabi SAW pergi ke kubur dan melakukan solat di atas kubur. Ini dalil menunjukkan solat jenazah boleh lakukan di atas kubur. Dan Nabi kita apa? Nabi kata apa? Sungguhnya kubur ini sangat gelap untuk penghuninya. Sesungguhnya Allah akan memberikan cahaya kepada mereka dengan solatku ke atas mereka. Kita kata hani'an laha. Kita ucap tahniah banyak-banyak kepada makcik ini. Bukan kerana dia makcik yang hitam. Bukan kerana dia comel, putih ke cerah. Tapi kerana dia khidmat, taqumul masjid. Duk jaga masjid. Sehingga Rasulullah SAW mencari di mana kuburnya untuk dilakukan salat. Allahu Akbar. Hari ini solat Nabi ada lagi? Tak ada lagi lah. Kita tahulah kalau ada orang kata Nabi boleh datang lagi. Di antara tempat yang masyhur juga kedatangan Rasulullah di akhir zaman ni di Malaysia ni lah. Kejap-kejap mari ada. Berapa kali mari dah. Baik. Solat jenazah, Rasulullah nak solat atas jenazah kita dah tak ada harapan lagi, Nabi sudah wafat. Tapi kerja yang dibuat oleh makcik tadi, taqumul masjid, boleh tak boleh kita buat? Kenapa kita tak ambil peluang? Oh, ini kerja Pak Siak ni. Tok Siak apa panggil? Tok Noja ke apa dia? Jangan, biar kita berebut dengan dia. Mari. Awak punya penyapu, saya nak sapu. Mari awak punya alat, saya yang buat. Sebab kita teringat betapa besarnya kedudukan seorang sahabat ini, kerana dia hanya kerja dianya taqumul masjid, duk bersihkan masjid. Subhanallah. Cerita yang seterusnya, hadis ini dalam Muslim. Cerita tajuk yang seterusnya, salat ghaib. Baik. Tadi kalau kita sempat balik ke kampung, jumpa ada lagi, cuma dalam kitab ni tak sebut, dalam nota kita ni tak sebut lama mana had. Mati sekarang, kita balik minggu depan, boleh lagi tak boleh? Ataupun ada tempoh tertentu. Jadi di sini para ulama telah membahaskan, ada yang mengatakan tempohnya selama sebulan. Ada yang mengatakan sampai dia hancur. Jadi itu semua tempoh-tempoh yang dibuat. Jadi katanya supaya tidaklah terlalu lama sangat, supaya tempoh yang sebut. Jadi kalau kita balik ke kampung, orang dah kebumikan jenazah, boleh kita terus pergi ke kubur dan kita lakukan solat di atasnya. Kemudian kita berpindah ni kepada solat ghaib.
Bilakah berlakunya solat gaib ni bila? Dibenarkan melakukan solat gaib untuk jenazah yang tidak dapat dihadiri pengebumiannya kerana terlalu jauh. Maksudnya kita duduk di Malaysia, orang itu mati di Mekah. Ataupun kita duduk di Mekah, orang mati di kampung. Ini berdasarkan kepada kisah Najasyi. Kisah Raja Habasyah, Malikul Habasyah, nama dia Ashumah. Akan tetapi mazhab Abu Hanifah tidak membenarkannya. Jadi para ulama yang membenarkannya pun berbincang juga. Ada yang mengatakan boleh kita lakukan solat jenazah ini khas untuk jenazah yang tidak disolat oleh orang. Contohnya jenazah ni mati di mana ni? Tempat kapal terbang jatuh dulu. Ukraine. Tapi awak balik sini kan. Mana-mana atas dunia lah senang. Tempat tak ada orang solat dah dia tu. Pergi cari jenazah pun tak jumpa dah. Jadi ada yang mengatakan kalau jenazah itu tidak disolatkan baru kita solat gaib. Ada sebagian ulama mengatakan kalaulah jenazah itu min kibaril ulama besar meninggal, maka boleh kita buat. Amalan ini juga dibuat contohnya di Masjid Haram hari ini pun. Kalau berlaku kibar ulama yang meninggal, sama ada meninggal di tanah haram atau meninggal negara mereka, dia akan lakukan salat al-ghaib ke atas syekh yang tersebut. Jadi ada yang mengatakan tidak menjadi masalah. Tiga-tiga ni ada pandangan yang tersendiri. Kita mengatakan asal salat jenazah ghaib ini berlaku. Tapi hati-hatilah. Bila solat jenazah tak ada kat depan, ada hak rokok. Ni cerita betul ni. Rokok dah sujud. Bila rokok, bertempik orang belakang ni. Apa rokok ni? Jadi Tok Imam tu tak nak malu. Dia kata, dia solat hadiah ya. Macam-macam lah cerita orang kampung ni cerita. Yang pentingnya hati-hati. Kalau kita ada jenazah ke depan, pasal itulah solat jenazah, jangan buat saf seperti saf solat biasa. Kita duduk rapat-rapat. Sebab bahaya nanti kan hidup solat satu, hidup rokok. Baik, asalnya solat jenazah gaib dibenarkan. Kemudian pergi kepada digalakkan membuat 3 saf. Buat 3 saf. Dalilnya hadis Marsad bin Abdullah al-Yazani. Kana Malik bin Hubairah idza shalla ala janazatin fataqala nas 'alaiha jazza'hum salasan. Tengok ni. Malik bin Hubairah solat jenazah. Dan jumlah jemaah sedikit, tak ramai jemaah. Beliau akan membahagikan mereka kepada 3 saf. Kemudian beliau berkata, dia dengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang disolatkan oleh 3 saf jemaah, maka doa mereka diterima. Jadi itu di antara adab kita susun saf, biar jadi 3 saf, 3 baris. Bab yang seterusnya, larangan mengiklankan kematian. Bila orang mati, kita nak iklan ke tidak? An Huzaifah bin al-Yaman qala, "Idza mittu fala tu'zinuni ahbi ahadan, tu'zinu bi ahadan. Inni akhafu an yakuna na'yan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i." Hadza hadisun hasan. Daripada Huzaifah bin al-Yaman. Huzaifah ni siapa tuan-tuan? Tanda sini. Pemegang rahsia Nabi. Nabi pernah bisikkan kepada Sayyidina Huzaifah nama-nama munafik yang ada di Madinah. Ini Huzaifah, pemegang rahsia. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi tanya Huzaifah. Huzaifah, saya nak tanyamu. Umar bin Al-Khattab ada tak dalam senarai di tangan awak? Wallahi ajaib tuan-tuan. Umar lalu ikut ni, syaitan lalu ikut lain. Masih lagi merasa kebimbangan dalam diri dia, takut-takut dia termasuk dalam senarai munafik. Allahu Akbar. Kita hari ni terlalu overconfident. Betul tak? Overconfident. Kalau kata orang sesat, orang lain selalu. Kalau kata orang tak betul, jadi tak ada. Nak audit diri kita tak ada. Kita ada audit orang yang pandai. Nah, ini tengok Sayyidina Umar pergi tanya. Katanya bila orang yang diragui di Madinah tidak dikenali, saya mati, Umar tak akan pergi solat kecuali Huzaifah hadir. Mana kalau Huzaifah mari tu,
confirm tak ada lah senarai. Allah, ini Huzaifah dia kata apa? Apabila aku mati, janganlah mengumumkan kematianku kepada sesiapa pun. Sesungguhnya aku takut ia termasuk perbuatan an-na'i. Baca molek sikit. Boleh baca bahasa Rumi payah. An-na'i. 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 Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada an-na'i. Na'i itu maknanya iklankan kematian cara mana? Tengok di sini. Yang dilarang dalam hal ini ialah pengisytiharan kematian ala jahiliyah, yang lebih kepada ratapan. Adapun jika untuk memberitahu orang ramai supaya hadir mensolatnya, maka itu tidaklah diterlarang, kerana hal itu banyak direkodkan dalam hadis-hadis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Najasyi supaya dapat didirikan solat kepadanya. Nabi kata matal yaum an-Najasyi. Waktu Nabi ijtihad Najasyi mati di Madinah, Najasyi mati di Habasyah, di Ethiopia. Waktu itu tidak ada internet, tidak ada Facebook dan tidak ada WhatsApp. Itu dia punya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat Nabi itu telah menurun ke kita hari ini. Nah, kita hari ini kalau orang mati, tak mati pun mati. Main dengan WhatsApp ni. Seorang-seorang tokoh termati berpuluh kali dia mati. Kadang-kadang. Lepas pada ijtihad mati juga habis Al-Fatihah habis dah. Tak sampai setengah jam anak dia keluar. Baru sudah makan roti canai dengan bapak. Hidup lagi pula orang tua ni. Ini masalah kita ni. Jadi an-na'i maknanya iklan di sini seperti iklan yang dibuat di zaman jahiliah dengan bertempiknya, dengan macam-macam. Satu negeri Arab, saya duduk waktu pergi melawat-lawat negeri Arab dulu. Ketika itu berlaku kematian di kampung tu. Saya tak ingat, mungkin Ustaz Mustafa boleh cerita. Di Syam, di Syria. Dia pakai van, pakai laut dengan van. Oh, mati dah fulan-fulan. Oh, kita Allah Ta'ala yang mengangkat darjat dia, melampau-lampau dia puji kawan tu. Itu dia panggil iklan kematian serta dengan pujian yang melampau, itu yang dilarang. Kalau setakat nak beritahu orang mati untuk kita doakan, tapi jadi doa ke tak tahu tempat kita hari ni. Cuba tengok dalam handphone masing-masing. Bila ada kematian, dia baca apa kat bawah? Dia doa ke tak? Tak ada Al-Fatihah ya. Baca Al-Fatihah ke tak? Tak juga. Mati dah Al-Fatihah. Siapa dia cerita bila mati Al-Fatihah? Doakan kepada orang mati tu. Doa kepada orang mati. Itu dia panggil iklan zaman kita hari ni. Zaman Facebook ni. Jadi kata di para ulama, pada zaman ini, zaman kita hari ini, an-na'i yang diamalkan zaman jahiliyah serupa ataupun lebih kurang dengan ucapan balasungkawa. Balasungkawa kah? Betul? Ataupun takziah yang dipaparkan di media-media masa apabila berlakunya kematian selepas jenazah dikuburkan. Ya. Kita iklan tadi untuk apa? Untuk orang datang solat jenazah. Tapi kalau satu muka penuh dengan gambar-gambar warna pula, Allahu Akbar, ini termasuk dalam na'i yang dilarang. Minta maaf lah. Tak payah beli lapis sinar harian ke apa benda ke, tak payah. Baik, kita berpindah kepada syarat-syarat sah solat jenazah. Solat jenazah ni apa dia punya syarat? Menurut mazhab Syafi'i, solat jenazah seperti solat-solat yang lain. Syaratnya ialah at-taharah, bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat. Ini kerana dalam dalil-dalil solat jenazah menggunakan perkataan solat. Shalla alaihi, perkataan solat. Maka secara automatik semua hukum hakam solat terpakai dalam solat jenazah. Jadi cara automatiknya dipakai dalam solat jenazah. Jadi mengikut mazhab Syafi'i wajib berwuduk jika mampu. Kalau kita mampu nak wuduk, kita wuduk. Dan tidak sah tayamum jika hanya sebab takut terlepas solat jenazah. Mana kalau nak pergi cari air, jauh tempat air, kebetulan air tak ada hari tu. Jadi debu banyak. Nah. Jadi kalau kita ambil pak debu tu, solat jenazah sempat. Apa dia kata di sini? Wajib berwuduk jika mampu dan tidak sah tayamum jika hanya sebab takut terlepas solat jenazah. Menurut mazhab Abu Hanifah sah jika dengan tayamum
walau ada air apabila takut terlepas jenazah. Jadi kalau rasa payah nak cari air gitu, bolehlah kita tayamum ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Masyarakat kita ni senang-senang ya dia, mudah-mudah ya. Baru ni waktu tak ada air sekejap kan. Ramai orang SMS dia kata, Ustaz boleh dah kita tayamum. Kata kenapa? Dia kata air tak ada di rumah dia. Kata rumah awak tak adanya. Keluar kedah tepi rumah tu banyak lagi air mineral ni kan. Kata banyak. Banyak lagi air. Jadi tak boleh kita tayamum selagi air itu masih ada dan tidak dinaikkan harga melebih daripada sepatutnya. Jadi kalau kedah tu naik 10 air ni dia jadi RM10 dah. Sepatutnya RM1. Maka ketika itu boleh kita berpindah ke tayamum. Sebahagian kecil ulama, tanda sini. Ni ada orang duduk sibuk ni. Dalam Facebook zaman hari ni letih kita. Sebahagian kecil ulama seperti Imam Asy-Sya'bi dan Syekh Muhammad Ibn Jarir At-Tabari berpendapat sahnya salat jenazah tanpa bersuci kerana salat di sini dengan makna doa. Jadi adalah pandangan sebahagian ulama doa salat itu dikira doa, jadi orang tak berdoa ni tak ada syarat bertaharah. Tapi pandangan ini terlalu sedikit. Kita ambil pandangan majoriti ulama yang mengatakan salat jenazah itu seperti nama-nama dia salat, maka kita diwajibkan bertaharah. Pandangan-pandangan imam-imam macam ni kenapa disebut? Ada setengah orang dia suka tanya. Dia kata, Ustaz, apa dia sebut mazhab-mazhab lain? Pakar Syafi'i cukup lah, sini mazhab rasmi negara kan. Saya kata di zaman dulu mungkin boleh. Tapi zaman kita hari ni dia panggil zaman langit terbuka. Terbuka langit hari ni. Dulu pun terbuka, dah tak ada orang tutup langit. Cuma istilah dia panggil. Istilah langit terbuka, dunia tanpa sempadan. Hari ni orang boleh maklumat ujung jari. Tak nak buat apa dah. Pasal itulah terlalu banyak soalan datang. Dia kata, Ustaz, ni saya nak tanya, orang tanya, ramai orang berkahwin tapi berzina. Nak tanya tak tanya soalan ni? Kalau malah tanya, tak nak jawab. Nak tanya? Nak. Tak nak? Nak. Berada dia, budak sebar juga dah tu kali. Tumpang sama dah. Itu dalam fiqh mazhab Hambali memang tidak sah. Orang yang mengandung tak boleh kahwin. Itu masalah dia. Maka kalau kahwin pun tak sah. Tapi dalam fiqh Syafi'i yang telah digazetkan tidak menjadi masalah. Perkahwin dia hasil daripada zina, dia boleh kahwin lagi. Macam mana ban nak ban kepada bapak tu, bapak zina dia tu, kena tengok umur janin tu berapa tempoh. Saya bukan nak syarah bab tu. Cuma nak cerita betapa bahayanya hari ni kalau dikongkong masyarakat tidak diberitahu pandangan ulama tu ulama ni. Sudah. Masalah kita hari ni. Beritahulah senang. Ini pandangan orang ni, ini pandangan orang ni. Biar terbuka. Kita ni kadang-kadang terlalu tutup pun sama masalah, terlalu buka pun terlalu masalah. Kita belajar kitab-kitab hak lama contohnya. Kitab Jawi kita ni. Tak boleh ni. Kitab ni je muktabar. Habis bila mari pandang hak luar, pening kepala kita. Ataupun terlalu moden sangat. Bila belajar kitab solat, pakai solat ni je ni. Hak lain-lain tu bukan solat. Jadi kita pun kena keluar daripada ta'assub kepada ulama-ulama itu dahulu, kita menjadi penta'assub kepada ulama semasa. Sama juga salah. Jadi biarlah kita buka perbincangan secara baik. Dan jangan pula ada orang kata duk ajar 2, 3, 4 mazhab dengan dalil-dalilnya. Ini mengajar masyarakat bermain dengan dalil. Tak, saya kata tidak bermain, mengajar masyarakat mengenali dalil. Itu berbeza. Kedudukan imam. Baik, bila kita nak solat jenazah macam mana imam? Apabila jenazah lelaki, jenazah itu seorang laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Kita letak sini, kita berdiri dekat kepala dia. Dan jika jenazah perempuan, imam berdiri sejajar dengan bahagian tengah. Imam duduk tengah-tengah. Tempat tengah-tengah lebih terlindung kedudukan jenazah wanita itu daripada makmum di belakang. Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mensolatkan jenazah seorang laki-laki, beliau berdiri di bahagian kepala. Dibawa pula jenazah wanita, lalu para jemaah berkata, wahai Abu Hamzah, solatlah jenazah wanita ini.
lalu dia pun berdiri di bahagian tengah. Lalu Abu Ala bin Ziyad, faqala Al-Ala bin Ziyad berkata, wahai Abu Hamzah, adakah begini engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada jenazah lelaki sebagaimana kedudukan engkau, dan berdiri pada jenazah perempuan sebagaimana kedudukan engkau? Ini bagus soalan dia ni. Qala Anas, na'am, bala. Ya, itulah sunnah yang aku tengok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpaling ke arah kami dan berkata, ihfazu, ingatlah. Cara yang aku buat tadi, itulah sunnah. Hadis yang kedua, iaitu hadis yang pertama tadi Ibnu Majah. Hadis yang kedua ini hadis diriwayat oleh Imam Muslim. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, aku telah solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mensolatkan Ummu Ka'ab yang telah meninggal dunia dalam keadaan nifas. Baginda berdiri menunaikan salat pada bahagian tengah. Nabi kita berdiri di tengah-tengah. Jadi hadis ini sunnah. Cuma timbul persoalan, nak letak kepala ke belah mana? Tak tulis dah ni. Ni, bila kita ni kiblat ini kan, contohnya kiblat ke arah ni. Bila mari jenazah, ini kiblat depan. Nak letak mana jenazah? Kepala belah ni ke sebelah kiri? Yang biasa dibuat ke mana? Belah kanan. Kalau letak belah kiri? Jadi di sini memang kita duk cari. Dalam hadis ni tak sebut. Ada sebut dalam kitab hadis. Tidak sebut kepala letak di mana. Tapi waktu nak ke bumi, mesti kepala sebelah sini. Sebab dia nak hadap muka ke arah kiblat. Waktu kita letak tak mengiring, mesti muka menghadap ke arah kiblat. Waktu nak salat tidak timbul masalah. Cuma timbul masalah sikit. Anda duk cari banyak lama duk cari. Dalam kitab Jawi, cari dalam kitab-kitab Arab yang menyebut tentang kenapa kepala nak letak sebelah kiri. Tajuk ni kita jumpa dalam kitab tasawuf. Kitab tasawuf ni dia kata oleh kerana imam akan duduk dekat kepala, jadi biarlah bahagian tubuh dia duduk di sebelah kanan imam. Itu alasan-alasan yang diberi oleh sebahagian ulama. Jadi kesimpulannya boleh letak gini, boleh letak gini. Waktu nak solat. Tak seduk kelahi lah. Kalau orang letak gini pun tak payah duduk. Tapi di kampung macam itulah. Sebab dia biasa dah. Sebelah, kepala dia sebelah kiri, maka dia letak belah kiri. So, masalah yang seterusnya, iaitulah apabila ramai. Jenazah ni ramai ke banyak? Ke orang dah mati ni kira lain dah dia punya status. Ramai ke banyak? Baik. Juru ketakhijah kata ramai, dia tarik balik. Tulis ramai situ. Sebab kita ni nanti dalam bab solat jenazah nanti, bab doa, kita nak baca Allahumma ghfir lahu ke Allahumma ghfir laha? Ini tanda dalam kepala. Soalannya bila sampai tempatnya nanti. Sekarang biar ada jawapan. Siapa ada jawapan, kita bagi hadiah. Kalau saya tak buat banyak hadiah pun, Abu Talha banyak buku kat luar. Baik. Seandainya jenazah ramai, ulama membahaskan manakah yang lebih afdal, disolatkan satu persatu atau serentak kesemuanya. Yang berpendapat lebih afdal disolatkan serentak kerana ia akan menyegerakan urusan jenazah. Jenazah nak cepat. Manakala yang menyatakan lebih afdal disolatkan satu persatu kerana ia bermaksud lebih banyak solat didirikan. Jadi kalau 5 orang, 5 kali kita solat. Bermakna 5 kali kita baca Fatihah, 5 kali kita selawat, 5 kali kita doa. Boleh pahala banyak kan? Jadi hadis ini, An Ammar qala hadarat janazatu sabiyyin wa imra'atin. Faquddima as-sabiyyu mimma yalil qauma wa wudi'atil mar'atu wara'ahu fa shalla 'alaihima. Tengok. Ammar kata terdapat jenazah kanak-kanak lelaki dan seorang perempuan. Kemudian jenazah kanak-kanak itu diletakkan di hadapan berhampir orang ramai sebab dia laki-laki, dan diletakkan jenazah perempuan di belakangnya, maka orang ramai pun mensolatkan mereka berdua. Di kalangan mereka terdapat Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya sahabat-sahabat besar, kibar sahabah masih wujud. Maka aku bertanya kepada mereka tentang hal itu, lalu mereka berkata as-sunnah, as-sunnah. Jawabnya as-sunnah. Itulah sunnah. Artinya
tidak menjadi masalah. Apabila ramainya jenazah, kita boleh susun dan kita boleh solat. Susunan apabila ramai jenazah dalam satu-satu masa ialah sama seperti susunan sah salat, bermula dengan jenazah lelaki dewasa, kemudian jenazah kanak-kanak, kemudian jenazah khunsa kalau ada. Khunsa ni ada lagi tak zaman kita gini? Khunsa ni makna orang yang ada dua alat yang tak tahu mana satu nak pakai. Dia panggil khunsa muskil. Khunsa muskil. Wujud. Yang kata tak ada. Ana barulah jumpa dengan salah seorang panel syariah. Jakim, dia cerita kepada saya, setahun kaji, nak tentukan status orang ni laki-laki ke perempuan. Sebab waktu duduk seorang tak apalah, waktu dia pergi masjid, dia nak duduk mana? Duduk laki-laki ke duduk perempuan? Duduk orang perempuan tengok, jatuh mana duduk sini ni. Pergi pak laki-laki pula, dia tengok, alamak cik ada sini pula. Harga dia. Tak apa lagi tu, mungkin kita boleh letak dia tengah-tengah. Dah, dekat dengan apa ni? Dekat dia belakang laki-laki, dekat dengan depan perempuan. Tapi waktu dia pergi haji, dia nak pakai ihram laki-laki ke perempuan. Ini problem. Waktu haji. Sebab waktu haji ni waktu ihram berbeza pakaian laki-laki dengan wanita. Laki-laki tak boleh pakai pakaian yang bercantum, yang berjahit kan. Wanita kena pakai. Itu. Kata di panel tadi, dia kata setahun lebih kita kaji, termasuklah para atibak, para doktor pun pening nak tentukan status dia ni. Allah, itu Allah Ta'ala beri kepada kita, nak suruh kita mengkaji. Nak suruh kita mengkaji benda-benda lagu ni. Baik. Kalau ada khunsa, kita letak dia tengah. Kemudian baru jenazah wanita. Jadi susulah. Itu kalau ramai. Artinya kesimpulannya, bolehlah kita, kalau nak buat seorang-seorang pun tak jadi masalah. Kalau nak buat ramai-ramai pun memang dilakukan. Kerana lebih cepat menyegerakan salat jenazah. Tapi dalam fiqh Hanafi tadi masih lagi mengasingkan laki-laki dengan wanita. Tak tahulah secara resminya, tapi yang setakat yang saya solat di China itu amalan yang dia buat. Rukun solat jenazah. Solat jenazah ni ada berapa rukun? Ada 2 rukun. Yang pertama niat, saja aku solat jenazah. Yang kedua lafaz takbir sebanyak 4 kali. 4 kali ini yang paling minimal lah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala ashumah an-Najashi fakabbara alaihi 4. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam takbir ke atas Najashi 4 takbir. Jadi bila dari sudut bilangan takbir di sisi mazhab Syafi'i jumlah takbir hanyalah 4 kali saja. Takbir boleh 4 kali. Akan tetapi apabila dilihat kepada riwayat-riwayat yang ada, ia menunjukkan sebaliknya. Oleh sebab itu, terdapat perbahasan ulama, adakah boleh takbir dilakukan lebih daripada 4 ataupun tidak. Jadi, sebahagian daripada ulama semasa kita ini mengatakan bahawa hal itu adalah sunnah tanawwu'. Tak tulis. Sunnah tanawwu' maknanya satu amalan yang boleh dipelbagaikan. Itu makna tanawwu'. Boleh beribaz. Ada boleh buat 4, boleh buat 5. Tidaklah sampai peringkat kena batal solat dan sebagainya. Kerana wujud riwayat menunjukkan 4, paling banyak riwayat ada 9 kali takbir. 9 kali takbir. Jadi digalakkan untuk kadang-kala melakukan 4, kadang-kala 5 dan sebagainya. Beliau juga menyatakan seandainya seseorang mahu beriltizam dengan satu bentuk saja, maka lakukanlah 4 kali takbir, kerana riwayat 4 itu yang terbanyak. Jadi yang kita buat hari ni tak salah, cuma sekali-sekala kalau pak imam kita tersalah angkat 5, jangan duduk viralkan. Allah, imam kita warak sungguh 5 kali takbir. Ada setengah perbahasan dalam fiqh ni panjang lah. Ada kata kalau orang tu soleh, orang tu warak, orang tu hebat, kita kena tambah lagi takbir. Jadi itu banyak. Yang betulnya riwayat kita sudah ada sini. Ada riwayat yang 4 kali, itu yang paling banyak. Ada riwayat 5 kali. Hadis ini dia juga dalam Muslim. Ada riwayat 6 kali, hadis ini dalam Tabarani. Ada riwayat 7 kali dalam At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar. Ada riwayat 9 kali dalam kitab juga dalam Syarah Ma'anil Athar. Jadi itu bilangan takbir, ada perbincangan dan ada riwayat-riwayatnya yang tersendiri. Kemudian mengangkat tangan ketika takbir. Kita nak takbir ni angkat tangan, kita angkat tangan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ke atas jenazah, lalu mengangkat tangannya pada takbir yang pertama dan meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri. Jadi Abu Hurairah sebut takbiratul ula, maknanya Allahu Akbar, tak tangan sini, tak tangan di dada. Hadis ini dalam At-Tirmizi. Ulama bersepakat disunahkan mengangkat tangan pada takbir yang pertama, tetapi mereka berbeza pendapat untuk takbir-takbir yang seterusnya. Yang pertama semua setuju. Takbir yang tiga lagi tu, yang berpendapat sunnah untuk semua takbir, empat-empatnya, iaitu Imam Al-Auza'i, Imam Ahlus Syam, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad. Manakala yang berpendapat hanya diangkat pada takbir pertama saja, iaitu Sufyan Ats-Tsauri dan Ashabur Ra'i, mazhab Abu Hanifah, diangkat kali pertama saja, tak angkat yang lain. Ini berlakulah perbahasan ini. Jadi tuan-tuan kena ingatlah, kalau pergi di tempat orang mazhab Hanafi tak sudah akad banyak. Kita seorang yang duk akad. Berlaku dah zaman dulu, waktu ulama-ulama besar berbincang tentang angkat tangan tak angkat tangan ni, maka timbullah perbahasan yang panjang di sini. Jadi kesimpulannya, kita boleh angkat setiap kali takbir sebagaimana kita nak takbiratul ihram, wallahu alam. Yang ketiga, rukun yang ketiga tadi, iaitulah membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Daripada Talhah bin Abdullah bin Auf, katanya, aku solat di belakang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah. Dia baca kuat sampai orang dengar Al-Fatihah. Ibnu Abbas kata apa? Supaya kalian tahu, liya'lamu annaha sunnah. Supaya kamu tahu baca Fatihah itu sunnah dalam solat jenazah. Jadi dia yang sunnahnya baca perlahan, tapi Ibnu Abbas baca kuat untuk mengajar orang supaya dia tahu ini sunnah. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi membaca surah Al-Fatihah adalah wajib dalam solat jenazah. Ia boleh dilakukan pada mana-mana takbir dan lebih afdal dilakukan pada takbir yang pertama. Surah Al-Fatihah dibaca dengan perlahan, tidak kira solat jenazah pada waktu malam ataupun siang. Jangan pergi solat jenazah malam agak kuat pula suara. Tak ada orang buat lagu tu. Yang keempat, rukun yang keempat, iaitulah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadis Abu Umamah bin Sahal, bahawa seorang laki-laki di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa adalah sunnah dalam solat jenazah untuk imam bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah. Tengok dia punya susunan ini. Takbir, membaca Al-Fatihah, selepas takbir pertama dengan perlahan, seterusnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu takbir yang kedua, selawat. Dan mengikhlaskan doa kepada jenazah pada takbir yang lain. Jadi tidak membaca ayat-ayat Al-Quran, kita tak baca lagi ayat, lepas pada Al-Fatihah tu pergi baca Qul Huwallahu Ahad ke, pergi baca mana-mana surah, tak, memadai dengan Al-Fatihah. Pada takbir-takbir itu kemudian memberi salam dengan perlahan. Jadi hadis ini dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i. Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling ringkas lah kalau kita nak cepat. Nak kelang kabut sangat, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi yang sempurnanya lengkapkan selawat kita tu. Yang kita duk baca selawat dalam tahiyat tu, salat Ibrahimi, lengkapkan yang tu. Dan itulah selawat yang kita nak amal pun. Jangan kata selawat lain ni. Lah, kata Imam Ibnu Hajar, tanda situ. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan selawat yang paling afdal iaitulah selawat Ibrahimi yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat. Ka'ab bin Ujrah mari tanya, Abu Hurairah mari tanya, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami nak selawat kepada engkau ya Rasulullah? Maka Nabi kata aja, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kita mula dengan perkataan qulu, katalah. Jadi itu menunjukkan bahawa lafaz ini warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada mulut sendiri mengajar kepada sahabat-sahabat. Maka Ibnu Hajar kata kesimpulannya selawat yang paling afdal inilah selawat
yang diajar oleh Nabi, kerana baginda tidak akan memilih untuk dia dan untuk sahabatnya kecuali yang terbaik. Tuan-tuan jangan duk tanyalah selawat hak pelik-pelik lagi tu, saya tak nak ulah di sini. Yang kita nak bagi tahu yang terbaik sahaja. Yang kelima, mendoakan jenazah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a." Apabila kalian mensolatkan jenazah, maka ikhlaskan doa untuknya. Dengar ni. Kita pergi solat jenazah tu untuk apa? Kita baca Fatihah, boleh kita. Kita takbir selawat, bolehkah kita? Jadi khusus untuk mayat itu apa? Itulah doa. Doa itu untuk mayat. Diwajibkan mendoakan jenazah di dalam solat jenazah pada takbir yang ketiga dengan apa-apa sahaja doa. Jadi doa mana yang kita nak, yang pentingnya doa untuk mayat. Disebut dah ini doa. Kita tengok lepas ni ada doa-doa yang maksur. Manakala untuk doa yang dibaca selepas takbir yang keempat, ia bukan satu kewajipan. Seseorang boleh memilih untuk terus memberi salam selepas takbir yang keempat atau membaca doa sebelum memberi salam. Tuan-tuan tengok rujukan nota kaki kat bawah tu, boleh katakan semuanya, hampir kebanyakannya daripada kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi. An-Nawawi ni faqih mazhab Syafi'i dan seorang ahli hadis yang begitu berwibawa, sehingga Allah SWT tulis kabulnya kitab Imam Nawawi ni. Dia meninggal pada umur 45 tahun, tak sempat nak berkahwin, tetapi umurnya panjang sampai hari ni. Sampai hari ni kita yang kahwin ada anak 456 ni pun belum tentu lagi nama kita disebut selain daripada bila orang panggil nama di kad kenalan. Imam Nawawi tak ada anak, Allah Ta'ala beri kabul, mu'allafat dia dibaca dan nama dia disebut, dan yatarhamun, orang-orang masih lagi mengatakan rahimahullah, Allahumma ghfir lin Nawawi. Tengok, ini kehebatan seorang tokoh. Jadi bila kita baca jenazah, solat jenazah, maka kita kena baca doa-doa yang berikut. Terdapat banyak doa-doa dalam solat jenazah yang direkodkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, tuan-tuan ikutlah saya ajar sekali, kita kira ijazah dan tidak. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqtihi minal khataya kama naqqaita thawbal abyad. Boleh kata kama naqqaita. Ini ada agak coba kata naqqaita. Payah sikit dah. Biasa hak payah ni mudah ingat ni. Kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa abdil hudaran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabr wa min azabin nar. Jadi hadis ni, riwayat ini sahih dalam Muslim ada. Jadi kalaulah andai kata kita baru nak belajar solat jenazah ataupun kita nak ajar orang solat jenazah, cukuplah ambil 3 yang atas. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Lepas tu tambahlah sikit-sikit lagi naik dia panggil naik taraf sikit demi sikit. Kalau tidak, cukup dengan Allahumma ghfir lahu wa Allahumma arhamhu. Jadi kita ingat dua patah tu ya. Imam baca doa panjang, maka kita ulang je tu. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Sampai imam takbir yang keempat. Jangan Allahumma ghfir lahu warhamhu pakai diam. Rugi.
itulah saatnya kita nak berdoa untuk mayat. Cuma hari ini saya pun tak tahu di mana puncanya, di mana silap teknikal. Berlaku salah tempat berdoa. Berlaku tak laku? Berlaku hari ini. Lepas takbir yang ketiga, Allahu Akbar, imam baca pendek ya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi anhu. Allahu Akbar. Yang keempat. Lepas solat jenazah, doa pula. Saya kata siapa ajar kepada kita pergi berdoa, tukar format doanya Nabi kita ajar di selepas doa yang ketiga, takbir yang ketiga, kita pergi tukar doa selepas solat. Bahkan kalau orang tak doa pula, satu benda ajaib pula berlaku. Ajaib, ustaz tu tak doa lepas sembahyang. Siapa ajaib hari ni? Dia ajaib ke ustaz yang tak doa terjahit? Jangan jadi cerita macam Bilal mengamuk tu. Dengar ada cerita Bilal mengamuk? Tak dengar lagi? Nak Ailan mengatuk boleh tak? Mengatuk. Dia Bilal ni dia lama dah, berpuluh tahun dah duduk azan di masjid. Dia mari solat jemaah 5 orang, 10 orang, tak ramai. Dia kata macam mana nak suruh orang mari sekali masjid? Pagi esok dia pukul 10 pagi dia azan. Allahu Akbar. Jadi penuh orang mari tengok. Dia kata apa jadi ni Pak Bilal ni? Silap makan ubat ke macam mana? Yang tadi kata Bilal gila dah. Pukul 10 pagi mari azan. Bilal pun dia orang ramai marah sama dia. Dia kata siapa gila? Waktu orang azan masuk waktu tak mari solat, ataupun waktu tak masuk waktu mari masjid. Mana sedap agak-agak. Kena ke Bilal gini tak? Kena ke Bilal. Bilal kata mu gila je. Orang dah tahu dah tak masuk waktu, mari buat apa? Aku panggil masuk waktu suruh solat, kamu tak mari. Imam dengan aku yang mari. Jadi kemai. Baik, itu cerita Bilal lah. Balik ke cerita kita hari ni. Ni tak ada kena cerita dengan Bilal, nampak hilang mengantuk je. Hak ni saya duduk perhati, duduk tengok. Kenapa kita tukar format? Yang Nabi kita ajar, yang waris dalam sunnah, bahawa solat jenazah ini memang untuk berdoa kepada mayat. Tapi kita pergi tukar format. Dalam solat jenazah kita solat baca pendek je. Tapi lepas solat jenazah Masya Allah panjang-panjang dia baca. Kita katakan ini satu, maka kembalikanlah tempat berdoa untuk jenazah di mana? Di dalam solat selepas takbir yang ketiga. Jadi bagilah pakak kita nasihat. Banyak tempat saya dah buat senarai pendek. Iaitulah dia panggil tajuk dia tersalah tempat. Ada. Macam Bilal. Ni tak ngamuk ni. Bilal betul ni. Waktu nak qamat solat, Bilal kata apa? Saf. Ini Bilal telah mencabar jawatan imam. Main. Kalau saya imam, Bilal awak saya ketuk kepala imam, itu saya punya kerja, bukan awak. Bilal lah. Sebab kerja Bilal i'lan bi iqamatis salat. Kerja dia beritahu kepada orang solat nak diri dah ni. Jadi yang duduk kat luar masuk, yang duduk di belakang ke depan, yang duduk di luar saf masuk saf. Kerja imam berpaling kepada makmum, tengok. Setau tadi dulu tengok. Betul, itu kerja imam. Bukan kerja Bilal. Jadi, jangan kita kalau ada yang Bilal-Bilal kat sini, jangan duduk rampah kerja orang. Masalah kita. Imam dia kerja imam, dia kena tengok 2 kali. Satu sebelum takbir, kena tengok. Pastikan makmum semua betul saf. Duduk dalam saf sama dia punya saf, istau i'tadilu rahimakumullah. Kemudian lepas dia salat, sekali lagi dia kena berpusing ke belakang tengok ada orang tak ada orang. Ada masalah. Saya duduk tengok hari ni ramai di kalangan imam lepas solat dia tak pusing dah, pakai tengok ke depan. Pasal tu dia boleh tukar gear 5. Dia punya zikir begitu kuat dah belakang. Saya berhenti solat subuh di sebuah masjid, besar masjid. Kita dah jauh lagi dengar orang duduk zikir. Masuk dalam masjid 5 orang ada. Dia punya zikir 3 kilometer boleh dengar. Asal rupanya imam tak tengok belakang. Ada orang ke tak ada orang? Kalau tak ada orang, kenapa nak zikir kuat? Zikir untuk kita dengar 5 orang, memadai lah kan? Ini mak. Satu lagi, imam kena bertanggungjawab bila dia tengok belakang, ada orang masbuk atau ada orang makmum yang baru datang, jemaah yang baru datang. Kenapa kita nak zikir kuat-kuat yang menyebabkan mengganggu kerja, mengganggu orang lain tengah solat. Baik. Balik kepada tengok. Yang kedua ada lagi. Doa yang kedua ni, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Yang ni cantik. Makna dia tuan-tuan baca sendiri. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu.
Jadi hadis ini dalam Ibnu Majah. Kemudian bacaan yang ketiga, ini kena hati-hati sikit. Allahumma inna fulana bin fulan fi zimmatika. Jangan duk baca lagu tu. Lama duk main Allah inna fulan bin fulan. Ni mana boleh? Ayah kita sendiri pun fulan bin fulan juga. La. Kena tukar nama lah. Allahumma inna abdaka, siapa dia nama ayah kita? Muhammad, Abdullah nama. Fi zimmatika wa habli jiwarika faqhi min fitnatil qabri wa azabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Jadi ini doa untuk yang ada yang maksur, banyak lagi lah lain-lain. Tuan-tuan boleh tengok zikir baca solat jenazah ni dalam kitab kita Perisai Muslim. Dah ada kitab Perisai Muslim? Tak ada? Tak cari kitab Perisai Muslim. Ada dalam tu, kalau tuan-tuan nak beli, pergi jumpa Abu Talhah. Kalau nak percuma kan nak beli? Nak berapa seorang percuma? Kita ni offer hari ni. Pasal nak mati ni tak usah duduk menega banyak-banyak kan? Tuan-tuan tanda di kertas tu, buka dalam web islamhouse.com. Islamhouse.com, cari bahasa Malaysia atau cari bahasa Inggeris, bahasa Cina pun ada. Kita terjemahkan kitab ni lebih kurang dalam 30 bahasa ke lebih. Masa anda belajar dulu. Dan bahasa Malaysia telah dimasukkan dalam web islamhouse.com. Tuan-tuan boleh ambil lah, bawa banyak nak, halal lillahi ta'ala. Jadi dalam ni satu lagi yang kita tak sebut sini, iaitulah doa jenazah kanak-kanak. Dalam kitab ada, tak sebut dah. Jadi kalau kanak-kanak ada doanya tersendiri, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Perisai Muslim. Dan mungkin sebahagian buku ni dia bawa perbezaan antara laki-laki dengan perempuan. Allahumma ufir lahu kalau laki-laki, Allahumma ufir laha kalau perempuan. Jadi bagi orang yang boleh bahasa Arab, eloknya ditukarkan. Contohnya laki-laki, tengok ni. Tengok muka surat 42. Laki-laki Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau perempuan Allahumma ufir laha, tulis kat bawah dia tu. Warhamha wa'afihi wa'afiha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha. Jadi tambah ha belaka. Baik. Kalau saya tak pandai macam mana nak tambah? Boleh tambah tak boleh tambah? Kena ubah tak boleh ubah? Maka di sini ulama lughah berbincang. Contohnya kalau orang ni solat jenazah perempuan, patut ditukar Allahumma ufir laha, Allahumma arhamha kan? Dia tak tukar Allahumma ufir lahu juga perempuan. Jadi tak jadi doa dia? Jawab di para ulama, boleh kita pergi kepada lafaz asal sama ada dia ni janazah ataupun dia tu mayit. Kalau dia jenazah, laki-laki perempuan semua jenazah belaka. Jadi boleh maghfir laha wa ghfir lahu, tak salah. Kalau kita kata dia ni mayit, laki-laki pun mayit, perempuan mayit. Cuma ahli fiqh nak suruh beza di antara mayit dengan mayitah, maka dia tambah mayitati. Nak suruh jadi perempuan. Kalau tidak tukar pula. Siapa dia mati? Tak tahu laki-laki ke perempuan tak mati. Sama juga dengan kalimah zaud dengan zaujah. Kalau zaud tu boleh pakai dua-dua tu. Kalau contohnya kita baru belajar bahasa Arab kita. Hazihi zauji. Ini isteri saya. Kita yang baru belajar bahasa salah awak tu. Hazihi zaujati. Tak betul dia. Cuma ahli fiqh tambah supaya berbeza yang mana satu laki-laki, yang mana satu yang perempuan, yang mana suami, yang mana isteri. Itu masalah dalam masalah fiqh. Baik, dalam masalah lughah ni kita tak usah panjangkan kerana banyak lagi cerita kita tak habis kat belakang ni. Soalan banyak juga ya. Nak praktikal lagi. Nak praktikal cari banyak dulu. Baik. Tengok ni. Allahumma inna fulan bin fulan tu, ingat kena tukar kepada nama si mati. Siapa dia mati ni? Pak cik. Kadang-kadang kita pergi, kita tak tahu lelaki-laki ke perempuan jenazah. Kita masuk masjid, tentu orang nak salat jenazah. Perisytiharan telah diberitahu tadi, laki-laki perempuan.
Jadi kita ikut Allahumma fil hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kadir. Jadi semuanya masuk belaka. Jadi masalah satu lagi dia panggil doa untuk kanak-kanak, ada doa tersendiri. Dan memberi salam. Nah, jadi setelah kita selesai berdoa, kita takbir yang keempat. Jadi takbir yang keempat tadi kita boleh nak doa, boleh tak doa. Kalau kita nak doa lagi kepada mayat. Kalau kita nak teruskan pergi, terus je, tak apa. Yang seterusnya memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kata di Abdullah bin Mas'ud, 3 perkara yang mana Rasulullah SAW melakukannya, manusia meninggalkannya. Mana Rasulullah buat, orang tinggal. Salah satu daripadanya adalah memberi salam ke atas jenazah, sebagaimana salam dalam solat. Jadi salam 2 kali. Jadi ini memberi salam merupakan rukun dalam solat jenazah, digalakkan memberi salam sebanyak 2 kali. Tapi mazhab Hambali sekali je salam. Maksudnya kalau kita solat di Masjid Mekah, Madinah, salam dia sekali je. Benda tu termasuk dalam benda khilaf lah. Nak sekali ke 2 kali buat lah. Masbuk solat jenazah. Sebagaimana solat jenazah yang jemaah yang lain, mereka yang masbuk solat jenazah selepas imam memberi salam, mereka perlu menyempurnakan takbir yang tertinggal. Manakala sebahagian ulama seperti Al-Hasanul Basri, Ayub dan Auza'i menyatakan makmum masbuk salam bersama imam tanpa perlu menyempurnakan. Maka kita mengatakan, ambillah pendapat majoriti ulama yang mengatakan salam itu perlu yang masbuk perlu diselesaikan, kerana kalau tidak kita baca Fatihah saja, mana doa untuk mayat? Maka tidak tercapai dia punya matlamat salat al-janazah. Berpindah ke muka surat